Kita baru-baru ini tercungap-cungap bila menghadapi ledakan gelombang ketiga di Sabah. Dan sampai sekarang tidak cukup staf, tidak cukup doktor, tidak cukup jururawat dan lain lagi, dipaksa dibawa di tempat lain ke Sabah. Apakah ada jaminan bahawa tidak akan ada gelombang keempat, kelima, keenam? Tidak ada jaminan. Kerana itu pada saya, selain daripada menambahkan bajet untuk khusus emolumen pada kakitan Kementerian Kesihatan yang dia ambil bekerja itu, kita juga perlu penyediaan yang khusus, contingency fund, supaya kalau berlaku kecemasan, berlaku lagi gelombang ketiga, keempat dan lagi, keempat dan kelima, keenam, kita ada dana yang cukup. Dan segala yang kita lakukan sekarang kena diteruskan. Bajet ini tak menyediakan dana yang cukup untuk meneruskan apa yang segala kerja baik yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesihatan. Perkhidmatan jantungnya, kansernya, nefrologi atau buah pinggang, dan ibu dan kesihatan ibu dan kanak-kanak tidak ada. Kalau kita ambil misalnya penyakit berjangkit selepas daripada COVID, sebagai COVID ini penyakit berjangkit yang paling banyak dihadapi rakyat Malaysia ialah TB, tuberculosis. Dalam setahun sampai 2,000 kematian kerana tuberculosis dan sampai 25,000 orang rakyat Malaysia terkena TB pada setahun. Dan ikut kajian daripada Johns Hopkins dan Imperial College, misalnya 3 bulan PKP, arahan 3 bulan lockdown dan 10 bulan pemulihan akan menyebabkan pertambahan 10.7% jangkitan TB dan 16% kematian kerana TB. Kenapa? Apabila berlaku lockdown, apabila berlaku perintah berkurung ini, segala kerja-kerja asas TB itu tak dapat dijalankan dengan sempurna. Menziarah ke rumah dan lain lagi. Jadi apa persediaan yang kita ada untuk TB? Selepas COVID nanti, kalau berlaku ledakan TB, dan sekarang pun lebih ramai orang terkena TB. Dan penyakit-penyakit NCD, non-communicable diseases, penyakit tidak berjangkit, kanser dan lain-lain lagi, itu dan jantung, itu pembunuh yang besar dan perlu banyak masa khusus diberikan, perlu dana. Kalau dikurangkan dana, maka kita akan lebih merana lah selepas ini, tuan-tuan dan puan. Kerana itu pada saya, KKM, Kementerian Kesihatan, perlu lebih banyak anggota, perlu doktor, perlu aset, perlu dana. Dan inilah masanya untuk kita upgrade kementerian tadi dari segi aset dan dana, dan juga sekarang doktor-doktor yang menganggur, banyak houseman yang tak dapat posting, itu kena kita perhatikan. Dan kerana itu saya menyambut baik seruan Academy of Medicine of Malaysia bahawa kita perlu cari jalan tengah. PKP itu penting, tapi kita perlu cari jalan tengah supaya ianya tidak meranakkan ekonomi kita.